Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya, Zuraida Kamarudin Derhaka yang di Pertuan Agong. Ini adalah yang terkini yang saya juga dapat videonya sedikit, yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Zuraida Kamarudin ini berkenaan dengan titah yang di Pertuan Agong. Dan di sini saya paparkan sebentar, yaitu video itu. It will end up to something that is up to the government, is up to the cabinet to decide, and the monarch has to listen and sort of, if he need a clarification, we will clarify him to his satisfaction. So that should be the way. Okay, all right. Thank you so much, Zuraida Kamarudin, Minister. Yes, we are. Thank you for your time. That was Oke, so begitulah sedikit paparan video yang mana saya juga dapat daripada sumber yang daripada media, dan di sini saya pergi cek di media apakah ada kenyataan lain, dan saya semak di Malaysia Kini, dan di sini saya membaca yaitu Zuraida Agong boleh mendapat penjelasan sebelum keluarkan kenyataan. Ini adalah tajuk besarnya yang saya baca. So di sini juga kenyataan yang lain yang saya lihat di sini, kenyataan Zuraida, dia berkata, saya sedikit kecewa apa sahaja yang mereka tidak jelas. Mereka harus menghubungi pejabat Perdana Menteri, lebih-lebih lagi Perdana Menteri menghadap yang di Pertuan Agong sekali seminggu sebelum mesyuarat kabinet. Wah, nak mengharapkan yang di Pertuan Agong telefon Perdana Menteri ya, memang bagus. Ini adalah satu yang kalau kita baca amat bercanggah, dan betul lah kalau dikatakan Zuraida menderhaka yang di Pertuan Agong. Dan di sini saya tengok juga kenyataan dia yang dia mengatakan bahawa Zuraida berkata yang di Pertuan Agong yang perlu menurut nasihat kabinet dalam kebanyakan perkara boleh mendapat penjelasan daripada kabinet terlebih dahulu sebelum mengeluarkan titah. Oke, di sini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu ini, yang mana pada pandangan saya sebagai rakyat bahawa isu apa yang telah berlaku ni berkenaan dengan darurat, yang mana apabila perkara ini sudah dilihat semakin memanas, Zuraida sendiri terlihat bahawa tidak faham apa yang berlaku. Siapa yang mengeluarkan kenyataan di dalam parlimen bahawa darurat ini telah ditamatkan pada 21 hari bulan tu, iaitu pada 21 Julai, itu adalah dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang yang secara semua orang dalam parlimen itu tidak tahu, apalagi pihak istana yang tiba-tiba. Dan apabila isu ini dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang, maka ditanya oleh pihak pembangkang, yang mana di pihak pembangkang itu ada mereka yang menjadi sebagai peguam, dan mereka ada klien ataupun pelanggan, ataupun mereka yang terlibat dalam kes yang melibatkan isu darurat. Jadi apabila kita membatalkan darurat itu mengikut tarikh, yang mana di sini 21 Julai. Bermakna kalau daripada 21 Julai, bermakna yang 22, 23, 24 tu, bermakna siapa yang ada kes di situ, siapa yang kena denda, siapa yang kena compound apa semua, apakah dia akan dicas mengikut akta darurat. Ini yang memberi soalan kepada Menteri Undang-Undang untuk menjawab ya atau tidak, dan apakah dia mendapat persetujuan daripada pihak istana ataupun dapat kelulusan daripada pihak istana. Inilah tujuannya, dan isu ini memanas kerana yang memulakan cerita ini adalah Menteri Undang-Undang. Zuraida jangan nak putar belit, nak spinkan cerita. Dan kita lihat, setelah didesak oleh pihak pembangkang berkenaan dengan isu ini, maka dijawab oleh speaker juga apabila ditanya kepada speaker Dewan Rakyat, berjanji akan menjawab isu ini pada hari Isnin. Ini muktamad yang kita rakyat nih, yang tidak perlu lagi kita nak sangkal. Oke, fine. Pihak pembangkang ataupun mereka yang bertanya soalan di dalam sebagai MP yang mewakili rakyat, fine lah, dah setuju di situ. Tetapi apa yang berlaku, kita tahu bahawa pada hari Isnin, sebelum hari Isnin itu pada hari Minggu, satu kenyataan baru dikeluarkan bahawa
sidang parlimen ditangguhkan pada hari Isnin dan akan ditentukan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Ini adalah satu kenyataan yang kamu orang keluar, dan perjanjian yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang itu sendiri, tiba-tiba kita dengar masuk pula hospital. Ini adalah satu yang kita rakyat lihat satu pembohongan, dan kenapa nak salahkan yang pihak istana dan yang di Pertuan Agong nak perlu ikut kamu punya nasihat, sedangkan bagaimana yang di Pertuan Agong nak ikut nasihat kalau perkara yang kamu orang keluarkan mengejut. Dan ini adalah sesuatu yang menyusahkan rakyat. Jangankan lagi yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong itu adalah raja yang bertanggung jawab sebagai ketua negara kita ini, yang mana adakah kamu nak mengarahkan yang di Pertuan Agong seperti mana yang diperkatakan di sini. Ini adalah pada saya satu kenyataan yang amat bercanggah dan amat mengelirukan yang dikeluarkan oleh Zuraida ini. Dan pada pandangan saya, kalau beginilah sikap pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, yang mana hari itu yang di Pertuan Agong telah memberi pingat datuk kepada dia, lebih baik ditarik balik. Kerana ini dah menderhaka dan dia juga mempertikaikan apa yang pihak istana dan juga yang di Pertuan Agong lakukan, ataupun nak menyuruh seolah-olahnya yang di Pertuan Agong ikut apa yang mereka mahu. Ini adalah tidak betul, dan pada saya caranya bukan begini. Ini adalah amat bertentangan, terutama lagi apabila mereka sendiri menggelarkan kerajaan ini adalah kerajaan Melayu Islam, yang mana di bawah payung yang di Pertuan Agong, tetapi mereka sendiri membuat kenyataan-kenyataan yang mengelirukan rakyat. Ini adalah satu penderhakaan pada saya yang saya lihat sebagai rakyat, bahawa mereka ini patut dipecat ataupun diberhentikan daripada perkhidmatan sebagai menteri di kementerian masing-masing, kerana amat terlalu bercanggah dengan apa yang sepatutnya. Dan dia juga berkata tidak harus ada sembarang kenyataan awam yang saya fikir tidak wajar, not that proper dalam sistem beraja berpermukaan, katanya. Sekarang ini surat ini menular, dan ini sudah saya lihat kebiasaan pun keluar juga yang selama ini. Kenapa tiba-tiba nak mengatakan sesuatu ini daripada pihak istana ini salah? Sekarang ini kalau daripada pihak kerajaan yang kamu orang sesuka hati keluarkan audio orang, video orang, itu tidak apa. Tetapi bila pihak istana yang penting sangat dilihat oleh rakyat, kamu orang di pihak kerajaan nak mempertikaikan. Jadi kamu orang ni kerajaan jenis apa nih? Ini Zuraida jangan suka membuat satu kenyataan yang mengelirukan rakyat lah. Ini betul-betul menyusahkan. Dan dia juga di sini ada mengatakan bahawa Zuraida menjelaskan yang kabinet memutuskan untuk membatalkan ordinan darurat pada 21 Julai berdasarkan proses yang ada, membawa keputusan itu kepada yang di-Pertuan Agong. Ya, itulah sepatutnya. Dan bawalah. Kenapa kamu putuskan, belum diputuskan, kenapa kamu orang tiba-tiba umumkan? Ini bukan salah siapa-siapa. Ini salah adalah Menteri Undang-Undang, yang mana mereka daripada sebahagian daripada kamu orang yang memerintah, dan Menteri Undang-Undang juga di bawah Perdana Menteri kamu sendiri. Dan hari ini kamu nak mempertikaikan pihak istana dan yang di Pertuan Agong. Ini adalah kesalahan kamu orang sendiri, yang mana kamu orang yang putuskan mengatakan bertarikh 21 Julai. Dan apabila ditanya oleh pihak pembangkang, maka kamu orang kata tunggu jawapan pada hari Senin. Ini adalah daripada pihak kerajaan yang bukannya didesak untuk bila darurat itu ditamatkan ataupun dilanjutkan, yang tiba-tibanya kamu daripada pihak kerajaan. So, di sini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Zuraida ini amat bertentangan, dan saya harap pihak berwajib ambil tindakan dengan isu yang seperti ini. Dan itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana pada saya melihat bahawa Datuk Zuraida ini amat bertentangan apa yang dia nak perkatakan kepada rakyat. So, sekian, terima kasih, dan saya harap perkara ini tidak menjadi satu isu yang menyusahkan rakyat semua. Thank you.